Ya, hadis yang pertama, anjuran kepada ikhlas dan juga niat yang mulia. Baik, Ustazah akan bacakan awal hadis tersebut tapi tidak semua. Kemudian Ustazah akan bacakan maksud dia, ya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intalaqa thalathatu nafarin mimma kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghar fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum." Maksudnya, ada 3 orang daripada umat sebelum kamu yang sedang bepergian, ya, yang sedang musafir. Mungkin boleh kembali kepada ustazah semula, ya. Tuan-puan boleh dengar dulu, ya. Nanti bila esok pagi ke ada masa terluang, ulang kaji semula, nanti boleh nampak balik semula slide yang ustazah sharekan, ya. Baik, kita bersama ustazah kembali. Ada 3 orang daripada umat sebelum kalian yang sedang bermusafir, yang sedang berpergian, sehingga mereka harus bermalam di sebuah gua. Lalu ketiga-tiga mereka pun masuk dalam gua tersebut. Dah masuk dalam gua tu tuan-puan sekalian, lalu sebuah batu besar bergolek-golek daripada gunung dan menutup pintu gua. Mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang boleh menyelamatkan kalian daripada batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal saleh kalian, dalam kurungan tuan-puan untuk kita lebih faham, sambil bertawassul dengan amal saleh. Salah seorang daripada mereka telah berkata, maknanya mereka mulai bertawassul, berdoa dengan menyebut amal-amal saleh. Salah seorang daripada mereka berkata, "Ya Allah, aku ada mak, aku ada ayah yang sudah tua. Aku tidak pernah mendahulukan siapa pun atas mereka dalam minum susu di petang hari. Tidak keluargaku maupun hartaku. Satu hari, ya Allah, aku pergi ke tempat yang jauh untuk mencari padang rumput. Aku tidak dapat kembali mengiringi unta-untaku pulang ke kandangnya hingga larut malam keduanya, iaitu kedua ibu bapaku telah tidur. Aku pun memerah susu untuk mereka minum di malam hari. Tapi bila aku pulang, aku dapati keduanya sedang tidur. Maka aku tidak ingin mendahulukan orang lain daripada kedua ibu bapaku dalam minum susu tersebut. Tidak kudahulukan keluargaku, tidak juga hartaku. Aku terdiam sementara bejana susu itu ada di tanganku. Sambil aku terus menunggu kedua ibu bapaku bangun dengan sendiri. Sehingga fajar pun menyingsing. Sebahagian riwayat lain mengatakan, sementara anak-anakku menangis di kakiku. Lalu keduanya bangun, iaitu bangunlah kedua ibu bapa tadi, dan aku berikan terlebih dahulu kepada kedua ibu bapaku susu tersebut. Ya Allah, jika aku melakukan itu demi mencari wajah-Mu, jika aku melakukan itu demi mencari keredaan-Mu. Saya bacakan matan Arab dia, tuan-puan sekalian. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Wahai Allah, kalaulah perbuatan aku mendahulukan mak ayah aku sampai aku tegar melihat anakku menangis, aku dahulukan dengan memegang sahaja susu tadi. Aku tak tidur pun, aku pegang sampai dia bangun. Bimbang kalau aku tidur, mak aku dah bangun, lama pula masanya untuk mak minum susu tu. Aku pegang. Wahai Allah, kalaulah amalan ini aku lakukan, zalika ibtigha'a wajhik, semata-mata mengharapkan wajah kamu, ya Allah. Bila sebut ibtigha'a wajhik, maknanya apa? Mengharapkan pandangan Allah, mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Maka ya Allah, kalau benarlah aku lakukan itu demi mencari wajah-Mu, pandangan-Mu, maka bukalah ya Allah kesulitan kami akibat batu besar ini. Maka batu besar itu pun bergeser sedikit
Nampaklah ada jalan sikit, tetapi mereka tetap belum boleh keluar hanya dengan sekadar yang terbuka itu. Belum boleh keluar lagi. Nabi SAW melanjutkan. Yang kedua pula berkata, Ya Allah, aku mempunyai sepupu perempuan. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Aku berhasrat melakukan apa yang dilakukan oleh suami kepada isterinya kepadanya, tetapi dia menolakku. Maknanya tuan-puan sekalian, dia berhasrat nak melakukan maksiat dengan wanita tersebut. Sampai ketika dia tertimpa kesusahan, dia datang padaku. Aku memberinya 120 dinar emas dengan syarat dia mahu berdua-duaan denganku. Maka dia bersetuju dan melakukan syarat yang aku ajukan tersebut hingga ketika aku telah boleh menguasainya. Maknanya kalau kata nak berzina tu dah boleh teruslah. Ya, nak memeluk, nak mencium, ya dah boleh dah tuan-puan. Tapi ketika itu, hingga ketika aku telah menguasainya, dia berkata, aku tidak mengizinkanmu membuka cincin kecuali dengan cara yang hak. Maka aku merasa berdosa melakukan itu padanya. Aku membiarkan dinar emas yang telah aku berikan kepadanya. Kan syarat tadi kan, bagi dinar emas berdua-duaan dengan aku kan. Tapi sekarang ni tak jadi dah. Ya, tapi dinar emas tu tak ambil lah yang tu. Ya, maka apa kata laki-laki ini? Ya Allah, jika memang aku melakukan itu demi mencari wajahmu, maka bukalah kesulitan yang menimpa kami ini. Maka batu besar itu pun bergeser, hanya saja mereka belum boleh keluar. Baik, yang ketiga berkata, Nabi melanjutkan, Ya Allah, aku menyewa beberapa orang pekerja, mengupah beberapa orang pekerja. Aku bayar gaji mereka. Hanya seorang yang aku belum bayar. Dia telah meninggalkan haknya dan dia pergi begitu saja. Lalu aku pun menjaga haknya itu, aku kembangkan. Daripada duit gaji yang tersimpan dekat dia tadi tuan-puan, dia kembangkan sampai jadi harta yang melimpah. Beberapa waktu kemudian, orang itu telah datang kepada aku dan berkata, wahai hamba Allah, berikan hak aku. Berikan gaji aku kerja dulu. Itu maksud dia. Ya? Maka aku menjawab, semua yang kamu lihat ini adalah gajimu. Unta, sapi, hamba sahaya. Sebab dah berkembang tuan-puan daripada gaji tadi. Kata laki-laki tadi, semua tu adalah hak kamu. Maka laki-laki yang minta hak dia tadi berkata, aku tidak mengejekmu. Ya, dia kata, janganlah, maknanya wahai hamba Allah, jangan mengejek aku. Janganlah perli sindir pula. Ya, aku cuma minta gaji aku. Kenapa bagi hamba sahaya? Kenapa bagi unta? Kenapa bagi sapi? Lalu kata laki-laki tadi, aku tidak mengejek kamu. Ambillah semuanya adalah hak kamu. Dan dia pun mengiringi laki-laki tadi untuk mengambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun. Walaupun tuan-puan, sebenarnya laki-laki tadi tolong perniagakan, tolong laburkan, tapi sedikit pun dia tak ambil. Ya Allah, jika aku lakukan ini demi mencari wajahmu, demi mengharap redhamu, maka bukalah kesulitan yang menimpa kami ini, lalu batu besar itu bergeser dan mereka, ketiga-tiga mereka pun keluar berjalan. Ya subhanallah, Allahu Akbar. Ini yang disebut, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasai. Ada beberapa riwayat yang ada berbeza-beza sikit ya tuan-puan, matan hadis tu, tapi tidak berbeza dari sudut ceritanya, mafhumnya tidak ya. Baik. Jadi cuba kita lihat cuba kita lihat betapa hebatnya amalan yang ikhlas sampai kita boleh bertawassul dengan amalan yang ikhlas tu tuan-puan. Ya, nak bertawassul ni kena faham dari sudut fiqhnya juga. Ya, kita bukan bertawassul maknanya pergi dekat bertawassul dengan benda-benda, bertawassul dengan kubur, ya, bertawassul tak. Kita bertawassul tuan-puan sekalian, kita boleh minta doa orang yang hidup. Tu boleh, doa orang soleh boleh. Pergi jumpa orang soleh minta doa. Ya, supaya dia doakan kita. Ya. Tapi dalam bab ini, Ustaz nak fokus kepada bab ini, sampaikan hebatnya amalan yang ikhlas tu, sahabat-sahabat sekalian,
kita boleh bertawassul, maknanya berdoa melalui dengan memperantarakan doa kita tu supaya mustajab doa kita tu dengan apa? Dengan amalan-amalan soleh. Amalan soleh ni apa syarat dia? Apa syarat amalan soleh? Seperti mana yang kita belajar daripada hadis ini. Syarat amalan soleh yang boleh, yang layak tuan-puan, ya, sehingga kita boleh bertawassul dengan amalan tersebut, ialah amalan di mana seseorang itu mengharapkan ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pandangan Allah, dia mengharapkan keredaan Allah kepada dia. Jadi kalau ada amalan-amalan kita, sahabat-sahabat sekalian, yang kita rasa, ya rasanya ya Allah tak adalah buat sebab lain. Ya rasanya ya Allah memang aku buat ni sebab nak mencari redha Engkau. Aku buat ni sebab nak mencari pandangan Engkau. Tolonglah aku sekarang ya Allah. Aku sedang kesusahan. Tolonglah ya Allah, beri aku jalan keluar. InsyaAllah boleh. Sebab itu kalau kita tengok adab laki-laki 3 orang yang berdoa ni tuan-puan, ketiga-tiga mereka tidak mengatakan, ya Allah, ini amalan soleh aku. Tak. Ya, ini amalan ikhlas aku. Tak. Kita tak tahu tuan-puan sekalian, sejauh mana, sebenar mana pengakuan mengatakan itu adalah amalan kita yang ikhlas. Kita tak tahu. Tapi tengok adabnya bagaimana. Allahumma. Ya, ini ketiga-tiga mereka ni cakap macam tu. Allahumma, wahai Tuhanku, in kuntu fa'altu dhalika, sekiranya aku benar-benar melakukan perkara tersebut, ibtigha'a wajhika, mengharapkan pandanganmu, mengharapkan wajahmu. Maknanya dari segi adabnya apa dia? Kami kembalikan pada Engkau ya Allah untuk melihat amalan kami tersebut. Ya, tengoklah ya Allah, kalau benarlah amalan itu, ya, amalan yang kami katakan amal soleh itu benar-benar kami lakukan semata-mata kerana mengharapkan keredaan-Mu, ikhlas mencari keredaan-Mu, mengharapkan pandangan-Mu, maka tolong ya Allah. Kita pun minta tolong kepada Allah. Kita pun lanjutkanlah dengan doa-doa yang lain. Itu maknanya bertawassul dengan amalan soleh. Amalan soleh yang bagaimana? Yang ikhlas. Mengharapkan wajah Allah. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah pernah masa tu ada kesulitan, ya. Ada kesulitan sehingga kan Ustazah ingat hadis ni tuan-puan sekalian, Ustazah cuba tawassul. Ya, tawassul. Maknanya kita pun jagalah adab tu, ya Allah, aku tak tahulah ya Allah. Tapi sekiranya di sisi Engkau ya Allah, aku buat ni betul-betul semata-mata ibtigha'a wajhik. Masa tu ya Allah, ya Tuhan, Ustazah memang nak, ya, masa tu memang kesulitan yang kalau boleh, masa tu lah Allah tolong, masa tu lah turun pertolongan, ya, nak masa tu Allah tunjuk. Adalah satu hal. Jadi Ustazah pun waktu tu tuan-puan, ingatkan balik, ya Allah, dalam hidup ni manalah amal yang aku buat betul-betul mengharapkan pandangan Kau ya Allah. Susah juga nak jumpa tuan-puan, ya. Kita ni hamba Allah, manusia yang lemah, ya. Kadang-kadang dalam keinginan kita, dalam niat kita tu bercampur-campur dengan niat kepada yang namanya ajilah. Apa dia ajilah? Ajilah adalah benda segera. Ya, kadang-kadang dalam niat-niat kita tu kita nak dapat benda segera. Berbanding dengan nak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Tapi setelah difikir-fikir tuan-puan sekalian, masa tu akhirnya okeylah, ya, adalah bertemu dengan 1-2 perkara, maka Ustazah pun panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, sekian-sekian telah berlaku dalam hidup aku. Kita sebut balik. Ya, kita sebut balik. Biar sampai benda yang kita nak sebut pada Allah tu, biar sampai, biar datang daripada hati kita. Ya, rasa terbayang-bayang keadaan, kondisi kita pada waktu yang kita nak sebutkan tu. Ya Allah, dulu aku pernah begini-begini ya Allah. Lalu aku pun buat begini-begini. Ya Allah, ya Tuhan, ya, aku rasa aku dah cuba dah sedaya upaya untuk melakukan benda itu semata-mata kerana Engkau. Wahai Allah, jika sekiranya benar di sisi Engkau, apa yang aku buat ini semata-mata mengharap pandangan Engkau ya Allah, maka tolonglah aku. Ya, tolong keluarkan aku daripada kesulitan ini. Dan jawapannya tuan-puan sekalian, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, ini sangkaan baik kita semua pada Allah. Ya, alhamdulillah, Allah tunjukkan tuan-puan sekalian. Ya, jadi sebab itu masya-Allah,
mudah-mudahan menjadi galakan kepada kita. Menjadi galakan kepada kita apa dia? Nak buat amalan, usahakanlah supaya amal kita ini benar-benar libtigha'i wajhi rabbik ataupun libtigha'i wajhillah. Benar-benar mengharapkan pandangan Allah. Ini adalah Tahfiz Madinatul Huffaz fasa yang kedua yang sekarang dalam pembinaan. InsyaAllah doakan supaya ia berjaya, dan insyaAllah kita harap satu hari nanti sempurnalah kompleks Tahfiz Madinatul Huffaz pada fasa yang kedua ini yang boleh menampung hampir kurang lebih 400 orang pelajar insyaAllah, lengkap dengan asramanya. Ini adalah suasana pembangunan yang berada pada ground floor dan sekarang sedang buat persiapan untuk masuk ke tingkat yang kedua.